أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, muslimin, hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ruang masa ini, saya suka untuk berkongsi dengan tuan-tuan hadirin sekalian. Bersama dengan saya ni satu buku yang tajuknya Kias Pesan Murabbi Agung. Buku ni dia boleh menjadi bahan bacaan ataupun bacaan santai kepada kita, dan dia memuatkan ingatan-ingatan ataupun sedutan daripada kuliah ataupun ceramah yang telah disampaikan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, yang kalau kita perhatikan dan kalau kita perhalusi antara ucapan ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru, sebenarnya banyak Tuan Guru dia bawa masuk ataupun bawa mari kiasan-kiasan, yang kiasan itu dia boleh mencuit hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saya bawa satu kiasan yang dibuat oleh almarhum Tuan Guru ketika mana almarhum menyampaikan kuliahnya di Medan Ilmu pada 2 Julai 2010. Tarikh 2 Julai 2010 di Medan Ilmu. Apa Tok Guru pesan? Kita pergi ke kedai, minum air dan makan nasi. Tiba-tiba enggan untuk bayar. Nescaya kita akan dimarah kerana mahu makan percuma. Tok Guru bawa satu analogi ataupun kiasan, ibarat macam kita pergi ke kedai, minum air, makan nasi, tapi tak usah bayar. Apa agak-agak ataupun apa tindakan, reaksi di atas perbuatan yang kita lakukan tu? Nescaya orang akan marah kepada kita. Apa sebab? Kerana nak makan percuma, nak makan free. Itu baru air dengan nasi. Apa kata pula jika kita sebagai manusia duduk di dunia, bernyawa dengan udara Tuhan, melihat dengan mata yang Allah Ta'ala bagi, mendengar dengan telinga serta bercakap dengan mulut yang diberikan Allah. Tiba-tiba kita mahu semuanya dengan percuma, tanpa berbuat kerja apa untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tok Guru dia bawa analogi ataupun dia bawa kiasan. Kalau kita pergi kedai makan nasi, minum air tapi tak saya bayar, orang akan marah. Itu baru sikit makan nasi sepinggan dengan air segelas barangkali, tak saya bayar, orang akan marah. Apa kata pula kalau kita ni duduk di dunia yang hidup ni dengan bergantung nikmat daripada Allah. Betapa banyaknya nikmat kurniaan yang Allah Ta'ala bagi. Tapi lepas Allah Ta'ala bagi kita nikmat yang banyak ni, kita tak say buat apa-apa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lebih teruk kalau nak dibandingkan, berbanding dengan hak tadi tu, pergi minum air segelas dengan makan nasi sepinggan tak say bayar. Kita ni hari-hari bernyawa dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kita ni makan dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba tak nak buat sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa hinanya kita. Hidup bukan percuma. Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, ikatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikurniakan kepadamu dengan rasa terima kasih kepadanya. Sesungguhnya perbuatan bersyukur adalah simpul pengikat nikmat yang kukuh serta kunci utama penambahan nikmatnya. Itulah sewajarnya yang dilakukan oleh setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Kerana dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah jualah manusia dapat meneruskan hidup di dunia ini. Nikmat nyawa, nikmat kesihatan, nikmat makan, minum, sebagainya yang dikurniakan oleh Allah membolehkan kita meneruskan hidup. Dengan jasad yang serba lemah serta upaya yang serba terbatas,
Tidak mungkin kita dapat menghadapi segala ujian kehidupan ini jika tiada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni lemah, tuan-tuan. Kita ni tak ada apa-apa. Jadi adalah yang lemah ini, kita ni tidak akan dapat hidup dengan sempurna kalau tanpa dengan pertolongan daripada Allah. Nikmat kita yang Allah Ta'ala ni bagi pada kita ni banyak. Dan sebagai manusia kita kena sedar. Antara yang Tok Guru pesan, sebagai manusia perlu kita sedar bahawa kudrat kita terbatas. Mata kita ada batas untuk melihat. Lalu kita guna teropong dan cermin mata. Mata kita ni tak boleh, ataupun memanglah kita boleh nampak, tapi ada batasnya. Kita lepas pada kalau umur dah makin tua ni pakai spek lah. Tuan-tuan yang tak pakai spek tu okey lah, tapi kadang-kadang tak pakai spek pun rabun juga. Kita hak pakai spek ni, mula-mula rabun dekat, kita pun pakai spek. Bila dah makin tua ni dia mari rabun jauh pula. Bila nak tengok tu kena tak jauh pula. Anak pula tanya, apa yang jauhnya? Kan rabun dekat, pakai spek kena dekat lah. Bila kita buat dekat gini memang tak nampak, kena duduk jauh gitu baru nampak. Jadi ini adalah sebahagian daripada kudrat yang ada pada kita ni, makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Ada terbatas. Kita tak boleh dengan kekuatan mata kita ni tak nampak jauh. Nak tengok jauh kita pakai teropong. Beli teropong kan. Nak tengok objek hak jauh. Ataupun mata kita dah mula rabun, kita pun pakai spek mata. Telinga kita juga ada batas untuk mendengar, lalu kita guna telefon untuk mendengar suara yang jauh. Kita ambil telefon, kita telefon. Anak kita duduk Mesir, kita jerit kat sini, tak dengar dia. Oi, tak dengar. Puasa kedak hari ni, tak dengar. Mak kita, ayah kita ataupun anak kita duduk kat jauh, kita nak tanya khabar, lalu kita gunakan telefon. Dulu-dulu tak ada telefon, orang pakai apa? Telegram kan, hantar berita. Jadi semua ni ada batasnya. Tenaga kita juga ada batas. Kita gunakan alat-alat tertentu untuk mengangkat barangan yang berat. Kekuatan kita pun ada batasnya. Ada kadang-kadang kita nak angkat tak boleh. Kereta kita pancit, kita nak angkat tak boleh, kita guna alat, pakai jack, naik. Sebab apa? Sebab kekuatan dan juga kudrat kita ni ada batasnya. Ada batas. Tadi saya nak keluar, tadi ada lori lalu depan depan rumah saya tu, lorong dia kecil je. Lori tu pula bila dia lalu, lepas tu dia tersalah masuk dalam longkang. Bila tersalah masuk dalam longkang, tak boleh. Jadi saya ingat sebelah dah gitu. Lah dia panggil bekho. Bekho pun tarik, makin jatuh. Maknanya kekuatan kita ni, kudrat kita ni ada batasnya. Tak boleh untuk kita merasakan bahawa kita hebat sangat. Jadi kita gunakan alat-alat tertentu untuk mengangkat barang yang berat. Demikianlah juga alam akhirat yang kita tak dapat tahu, yang kita tak dapat tengok dan kita tak dapat rasa. Lalu kita gunakan Al-Quran sebagai alat bantu untuk kita lihat, untuk kita dengar dan rasa alam akhirat. Ini ucapan ni Tok Guru disampaikan di Medan Ilmu pada 4 Februari tahun 2011. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni sangat terbatas kekuatan dan kehebatan kita. Justru kita hidup dengan sempurna ni dengan bergantung nikmat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semasa manusia dilahirkan ke dunia ini, manusia tidak mempunyai apa-apa. Lahir tanpa seurat benang dan harta. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan serba kekurangan dan kefakiran. Kita beranak dulu tak ada apa-apa. Semua lahir ni telanjang bulat belaka. Baik mu ustaz ke, tok imam ke, tok bila ke, suami ke, isteri, lahir telanjang, tak ada apa-apa, tak ada ke satu. Begitu dengan rahmat Allah, lahir dalam keadaan telanjang, lepas tu tak ada apa-apa, kita besar mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh makan, boleh minum, kemudian hidup dengan kasih sayang, dengan kasih sayang Allah dan juga kasih sayang makhluk. Dalam keadaan telanjang bulat ni, orang sambut kita dengan kegembiraan, cium jugalah, mak kita pun besarkan kita, walaupun kadang-kadang kita kecing dalam pampers dah, kecing berak dalam pampers busuk gitu, mak kita cium. Itu adalah perasaan kasih sayang yang ada. Cuba learning.
dalam keadaan telanjang bulat, tak ada orang siapa nak cium. Tak telanjang pun tak ada orang nak cium dah. Kita lahir dulu dalam keadaan tak ada berpakaian, tak ada apa-apa, dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah. Lalu kita dapat nikmat yang sangat banyak ini. Lantas mereka dikurniakan pelbagai nikmat yang mampu membantu untuk hidup di dunia ini. Antara nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini ialah kesehatan. Hampir seluruh kegiatan dan aktiviti kehidupan ini bergantung kepada nikmat kesehatan. Tanpa sehat yang baik, manusia tak mampu melakukan apa-apa aktiviti. Antara nikmat kurniaan Allah ialah nikmat sehat. Ni tuan-tuan, kita semua yang dapat hadir ke masjid ni pun sebab sehat. Kalau tak sehat tak boleh mari. Batuk-batuk ko tak boleh. Ataupun demam, mungkin ada simptom-simptom COVID, tak boleh mari. Jadi kita dapat beraktiviti pada hari ini, paling-paling tidak adalah nikmat sehat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bahkan jika kesihatan terganggu, ia juga boleh mempengaruhi nikmat yang lain. Contoh, tatkala demam, nikmat makan yang lazat tidak lagi dapat dinikmati. Kalau kita tak sihat, kadang-kadang dia boleh ganggu juga nikmat hak lain. Nikmat sihat tak ada. Dengan tak ada nikmat sihat, kita makan pun jadi tak selera. Tengok orang kata bubur lambuk Kota Damansara sedap tak? Contohlah kan. Mari demam ke, tengok bubur lambuk pun beci. Kita pun jadi rasa terganggu selera untuk makan. Bawa mari kambing, selalu kita lah nasi arak kambing ke apa depan tu, nasi sup ke apa. Kita lah nasi ujang panas. Contohlah contoh. Kita kalau tidak kena nasi ujang panas tu tak nambah pun boleh jadi nambah kan. Tiba-tiba mari teman tengok tak lalu, tak selera. Sebab apa? Hilang nikmat itu. Nikmat sihat hilang, nikmat selera makan pun tidak dapat dinikmati. Sebaliknya makanan yang lazat itu akan terasa tidak sedap lantaran kesihatan yang terganggu. Demikianlah nikmat Allah untuk hamba-Nya. Sifat Allah yang Maha Pemurah tidak pernah membataskan kurniaannya kepada manusia. Oleh yang demikian, ia wajar kita hargai dan syukuri dengan melakukan segala titah perintah Allah dan pada masa yang sama menjauhi segala larangannya. Jadi nak menjadi manusia yang mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita ni macam mana? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita kena buat. Apa yang dilarang oleh Allah, kita kena tinggal. Malah mereka yang sentiasa bersyukur akan mendapat ganjaran yang amat besar daripada Allah semasa hidup di dunia ini. Apatah lagi di akhirat kelak. Ini ditegaskannya dengan nyata oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur engkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Cara untuk zahirkan kesyukuran atas nikmat Allah yang mencurah-curah dalam kehidupan kita adalah dengan melakukan segala ketaatan kepadanya tanpa berbelah bahagi. Ini termasuklah dengan berusaha menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Menegakkan Islam di muka bumi ini adalah suruhan Allah. Manusia dihadirkan ke muka bumi ini sebagai khalifah untuk mentadbir kehidupan mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena buat segala yang Allah perintah dan kena tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Sebahagian daripada perintah Allah ialah menegakkan agama dalam atas muka bumi ini. Bermula dengan diri kita. Tegakkan agama dalam diri kita, ahli keluarga kita, dan tegakkanlah agama, tegakkanlah Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih lagi berbaki beberapa hari dalam bulan Ramadan.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka marilah kita terus beristiqamah untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, perintah-perintah Allah, terutama dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Tambah kita dah berada di 10 yang akhir. 10 yang akhir ni jangan kita biarkan ianya berlalu begitu saja. Sebelum daripada ni pun ramai dah pengkuliah-pengkuliah, ustaz-ustaz sampaikan tazkirah, ceramah dan sebagainya yang mengingatkan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan Ramadan dan juga kelebihan-kelebihan 10 malam yang akhir ni. Tambah malam ni malam ke berapa? 23 tak? Malam ke 23. Malam-malam yang ganjil, malam-malam yang disebut oleh Nabi SAW. Carilah, Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar. Tadi pun tak imam ada baca doa kan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami dalam bulan Ramadan. Warzuqna Lailatul Qadr, dan kurniakanlah kepada kami Lailatul Qadar. 3 kali tu imam ulang tadi. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan tak dengar. Amin, amin. Kita main amin je, tak ingat. Tak imam baca ke apa, tak ingat. Jadi antaranya tak iman doa, minta-minta mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keberkatan dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini dan dikurniakan dengan Lailatul Qadar. Bukan nama orang Lailatul Qadar. Waktu saya di Sabak Bernam hari itu ada orang kata, saya tiap-tiap malam jumpa Lailatul Qadar. Bini dia lama Lailatul Qadar. Memanglah mu jumpa tiap-tiap malam. Jadi ini adalah kelebihan malam yang sangat bernilai. Ulama kata Lailatul Qadar tu, maksud Lailatul Qadar itu, qadar tu maksudnya apa? Yang sangat bernilai. Apa sebab sangat bernilai? Sebab pertama Allah Ta'ala sebut khairum min alfisyahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tu juga sangat bernilai. Apa sebab? Tanazzalul malaikah, para malaikat pakat turun ke muka bumi. Dan kemudian yang ketiga, dia sangat bernilai sebab pada malam itu sejahtera, aman, tentram sehinggalah waktu subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Ta'ala ada sebut dalam suratul Qadar. Justru kita kena rebutlah peluang yang ada ini. Dan turunnya ayat ini ialah dengan sebab Nabi ada cerita berkaitan dengan satu orang lelaki di kalangan Bani Israel, yang tuan-tuan pun mungkin dah sedia maklum dan tahu, selalu dengar cerita ni. Bila mana Nabi cerita kepada para sahabat, Bani Israel dulu ada satu orang lelaki yang nama dia Samsun Al-Ghazi. Ada yang kata dia ni adalah Nabi, wallahu a'lam. Tapi dia ni adalah lelaki di kalangan Bani Israel yang Allah Ta'ala bagi kekuatan dan sihat pada tubuh badan dia. Di waktu malam dia sibuk beribadah, dia sentiasa melaksanakan ibadah pada Allah. Dan di waktu siang dia mengangkat pedang berjihad di jalan Allah. Berapa lama dia berjihad, berapa lama dia beribadah? Dalam tempoh yang sangat panjang, iaitulah 1000 bulan. Bila Nabi cerita perkara ini kepada para sahabat pun rasa kagum dan takjub. Fuyo, mantap Pak Abu. Maknanya para sahabat rasa hebat sangat. Dia ni malam-malam beribadah, siang-siang angkat pedang jihad di jalan Allah. 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Bila sahabat-sahabat rasa kagum, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu malam qadar tu apa? Lailatul qadri khairum min alfisyahr. Lailatul qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau mu nak tahu bahawa amalan kebaikan yang kamu lakukan, kamu wahai umat Muhammad, Allah Ta'ala bagi anugerah dan kurniaan malam itu. Kalau nak dibandingkan dengan amalan dia 1000 bulan tu, malam tu adalah lebih baik berbanding dengan apa yang dia buat 1000 bulan tu. Maknanya kelebihan yang sangat besar, nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat turun berduyun-duyun pada malam tersebut.
Dalam riwayat Nabi ada sebut bahawa, riwayat daripada Aisyah, Nabi ada sebut bahawa jumlah malaikat yang turun tu lebih banyak daripada jumlah batu-batu kecil, batu-batu kerikil. Tu batu hak kecil-kecil tu kita tak bilang tuan-tuan. Kalau kita beli pun main pakai lori je. Kita tak bilang berapa butir, berapa jumlahnya kita tak tahu. Main pakai tan je, nak batu berapa tan. Main beli gitu je lah. Kita tak bilang. Sebab apa? Bilangannya terlalu banyak. Ambil kalkulator, berasak kalkulator, tak jumpa lagi jumlah banyak mana batu kerikil hak ada. Jadi nak ceritanya ialah bahawa malaikat berduyun-duyun turun ke bumi untuk mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabdikan diri kepada Allah pada malam tersebut. Ambillah peluang, mudah-mudahan Allah Taala merezekikan kepada kita untuk bertemu dengan malam Al-Qadar ini. Tuan-tuan, inilah dia sebahagian daripada tanda kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nikmat sihat tubuh badan, kemudian nikmat rezeki-rezeki yang lain yang banyak, maka kita tunaikan dengan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada perkongsian dan ilmu yang bermanfaat yang boleh kita ambil dan kongsi bersama. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah dari kekurangan diri saya sendiri. Dan tuan-tuan kalau nak dapatkan kiasan ataupun dapatkan buku ni, bolehlah beli di pustaka, saya tak jual. Tapi sebagai bacaan santai untuk tazkirah dan juga peringatan untuk diri kita. Tazkirah ni benda santai je, kita dah tahu dah, tapi kita baca tu dia kadang-kadang mencuit diri kita ataupun mencuit hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah.